Kalau tak silap saya, ada Ustaz Muhib pernah cakap, memang dia suruh anak murid dia supaya mengaku bahawa Allah ni bertempat. Memang dia, kalau cakap Allah wujud bila makan tu, dia memang dia anggap kita ni Jahmi apa semua. Jahmi, Mu'attil. Tapi dia kata Allah wujud bi makan. Allah wujud dengan ada di tempat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, macam mana kita nak menjawab ada yang mengatakan tentang contradiction lah. Bila kita kata Tentang Allah apa? ni Tentang apa? Percanggahan. Okay. Bila kata Allah ni wa kallamallahu Musa taklima tu, baca kata-kata, tapi dia kata tanpa suara. Seolah-olah macam Allah berkata tapi tak ada suara dan sebagainya. Saya mungkin boleh. Saya tak kata tanpa suara. Ada saya kata tanpa suara? Ada representation dalam bentuk suara. Kita sebut representation. Tapi boleh tak kata itu kalamullah? Boleh. Kalamullah. Dia tetap membawa kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Musa. Dan itu tidak menafikan ayat wa kalamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Cuma huruf suara tu di situ ada perbahasan dia. Asy'ariyah tidak mengatakan bahawa dia berlaku dengan huruf dengan suara. Maksud dia directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia huruf dan suara Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak menisbahkan huruf dan suara kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta huruf dan suara itu untuk represent kalam dia. Disampaikan kepada Nabi Musa. Dan itu tidak mengurangkan sedikit pun makna Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa? Yes, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dia punya details, dia punya pecahan, di situ pegangan Asy'ariyah. Di situ pegangan Asy'ariyah. Sebab kita nak kena faham bahawa isu huruf ni dan aturan huruf ni dia ada kemudian, dia ada sesudah. Okey? Bila ada kemudian dan ada sesudah itu sifat makhluk. Tapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala sini dia bukan bersifat begitu. Al-madlul kalamullah bukan bersifat begitu. Ad-dal yang menunjukkan dia bersifat begitu. Dia bersifat begitu. Jadi adalah salah besar untuk mengatakan bahawa Asy'ariyah mengatakan Quran itu adalah makhluk ataupun kalamullah adalah makhluk. Sebab tu Syekh Saifuddin dah tanya, you are referring to which one? You merujuk kepada dal ke you merujuk pada madlul? Okay. Dan pelampauan dalam masalah ini akan membawa kepada pelampauan seperti yang berlaku di dalam zaman Imam Bukhari. Sebab kalau bacaan kita itu juga adalah makhluk, maka tulisan di atas Quran juga, kalau bacaan kita juga adalah bukan makhluk, maka tulisan di atas Quran juga dikira bukan makhluk. So awak telah sedang melihat sifat Allah. Quran itu adalah jisim dan dia adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara. Okay, isu ni bukan isu yang simple sahabat-sahabat. Saya tak harapkan dengar sekali kita terus dapat hadam. Ini antara permasalahan yang agak berat, ya, agak berat. Okey. Ya. Tu saya cadang baca kitab Khalqu Af'alil Ibad dan tanya Imam Bukhari kenapa dia complicatekan menjadi. Hanya dalam pendek saja kalam Imam Bukhari tadi tu. Imam Bukhari timbulkan soalan. Betul? Dan dia kata kalau mereka kata begini, maka jawapan kita begini. Kalau mereka jawab begini, maka mungkin sahabat ni baru masuk. Kan? Kalau baru masuk, baru dengar live ni, boleh patah balik sikit, saya bawa daripada kalam Imam Bukhari. Dan sila tanya Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari complicate the issue. Okay. Saya rasa dah berbuih kot saya ulang benda ni. Kenapa Asy'ariyah forced to speak about these things? You think Asy'ariyah like to speak about these things? Berpeluh tau saya nak bercakap benda ni. Sebab kita nak bercakap tentang satu benda yang kita hanya boleh cakap dengan wahyu. Tapi apabila datang serangan daripada pihak-pihak ini, daripada falasifah dan sebagainya, ulama kita boleh tak diam, jangan jawab apa-apa? Tak boleh. Bila mereka buat macam tu, akan dianggap bahawa mereka tak boleh jawab. Bila dianggap mereka tak boleh jawab, dia akan kata Islam kalah. Khalas. Kesan buruk tak? So memang asal ulama akan kata, no, let's not talk about this.
Siapa yang cakap benda ni, halau dia keluar. Teknik Imam Malik tu hanya works for certain moment saja. Lepas tu floodgate is open. Yang dah tak boleh tahan lagi dah. Bila the floodgate is open, ulama kena engage. Sebab tu ada ulama terpaksa belajar falsafah. Terpaksa faham apa yang kau cakap ni sebenarnya. What is your issue sini sebenarnya? Logos ni apa? Kan? Bolehkah kita pekakkan telinga kita, we don't care about this. Islam tak akan sampai kepada kita. Seperti yang saya faham lah. Saya pegang begitu. Bukan saya nak kata confirm tak akan sampai. Tapi daripada kajian kita, macam mana nak sampai? Kalau awal-awal tu saja, falasifah dah kalahkan kita. See, they cannot answer our question. How can you claim that your religion is the truth? You should be able to defeat us in our field. Betul? Because you claim to be a superior nation. You should be able to defeat us militarily. You should be able to defeat us intellectually in our field. So come. So ulama kita kata, yes, we can do this. So dia masuk dalam bidang tu dan dia hancurkan mereka dengan bidang mereka sendiri. So ni bukan benda kita suka nak buat. Ni bukan benda yang ulama kata, jom let's think about this. Seronok juga No, it's uncomfortable. It's really discomforting to talk about these matters. Tapi dah ada dalam kitab-kitab akidah kita. Dan isu apa ini pun masih ada dibahaskan. Kalau awak nak tahu contoh isu melihat Allah dekat akhirat ni. Masih ada lagi di kalangan Ibadiyah, di kalangan Syiah yang masih menyerang posisi Asy'ariyah sampai ke hari ni. So nak kata isu ni dah terkubur, kita diam saja. Yes, you can choose to diam, tapi you masuk gua. You dengan keluarga, you masuk gua, settle. Yes. Ulama dia memberikan itu sebab ada masalah dengan mempersiapkan dalam dia. Betul. Diorang terpaksa. Diorang terpaksa. Kita jumpa kalam salafus soleh yang memuji sebahagian ahli kalam. Dia kata orang ni bagus sebab dia mempertahankan Islam dengan hujah. Kan? Betul lah. Dia tengah memuji mutakallimin. Dia tengah memuji. Awal-awal mereka tentang kata tak payah debat ni. Saya bagi contoh mudah. Kalau awak tengok, ada saja salafi-salafi yang pada awal kata, oh kita jangan debate. Biarlah Asy'ariyah nak cakap apa pasal kita kan. Kita jangan duduk semeja ataupun sepentas dengan ahli bidah. Tapi saya ada baca komen-komen. Kalau begitu saya sokong Ustaz Salman Ali sekarang ni untuk terus jawab balas. Respon. Sebab apa? Sebab we keep coming back. We keep coming back. So akhirnya dia orang ubah pendirian tak? Ubah pendirian sebab apa? Saya minta awak kiaskan dengan keadaan dulu macam mana. The philosophers, the Magians, the orang-orang yang datang, the Hindus, they keep coming because kita confront orang. Awak ingat senang kena jajah. You ingat senang dengan military. Okay, dah menang military, habis sami-sami dia. You Muslim, you think you are so strong? Okay, come, I have questions for you. Okay, you defeated us militarily. Come, sit down. I have questions to ask you. Dia punya philosophers. Kan? Kena yang tak ready, I cannot answer this question. Kan? Atau jawab macam Mohib jawab, habis. Mohib ni kalau hantar dekat India ke dulu, kat Parsi ke dulu, habis. Orang, siapa nak masuk Islam? Kata, ini jawapan apa ni? Ini jawapan budak-budak. Ini jawapan orang yang tak ada akal. Agama kau ajar kita jadi bodoh ke? Kalau gitu aku tak nak masuk agama kau. Ulama kita menunjukkan bahawa we can be even smarter than you. Kita boleh menguasai ilmu kamu dan kita boleh jadi lebih bijak daripada kamu. Itu yang buat mereka akhirnya tunduk, sahabat-sahabat. Tunduk. Nak tunduk kau orang ni senang kau. Tunduk dengan militeri boleh, tapi hati dia tetap berdendam dan marah dengan kita. Tapi tundukkan intellectually, tundukkan dengan kasih sayang, itu sebenarnya kekuatan khairul ummah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas.